Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baru-baru ini, tim FYI berpeluang membual Ustaz Adam mengenai dunia perubatan tradisional dan komplementari mengikut perubatan Islam. Menarik bukan? Sekejap. Tahukah anda apa sebenarnya perubatan Islam Darul Syifa dan mengapa ia diiktiraf dalam agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebut Darus Syifa, dar artinya dalam bahasa Arab ini, dar artinya tempat, suatu tempat. Tapi bila menyebut Syifa, maksudnya tempat perawatan, tempat perubatan. Syifa maksudnya perubatan, harus hukumnya dalam Islam untuk diubat. Menurut Akta 775, setiap pengamal perubatan tradisional dan komplementari wajib mendaftar rawatan yang mereka tawarkan berdasarkan saringan yang telah ditetapkan. Akta 775 adalah suatu akta yang dibentuk oleh Kementerian Kesihatan Malaysia khusus kepada pengamal perubatan tradisional dan komplementari. Akta ini dikuatkuasakan pada 1 Ogos 2016 untuk kita mendapatkan butiran ataupun data-data bagi pengamal perubatan tradisional dan komplementari, dan ini dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan insya-Allah pada tahun ini, walaupun dia sudah dimulakan pada tahun 2016 lagi, tetapi mana-mana pengamal perubatan yang tidak mempunyai pengesahan melalui akta ini boleh disabitkan dengan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan. Adanya akta tersebut, kita boleh mengawal dari sudut undang-undang tentang kepada semua pengamal-pengamal perubatan, menjelaskan kepada pengamal perubatan supaya mereka ini ada peraturan yang perlu diikuti. Jangan dia buat sebagai pengamal perubatan, jangan dia buat sesuka hatinya, ya. Kita mengelakkan daripada yang bercanggah dengan perubatan Islam. Ada yang menggunakan jampi sarafa ataupun bacaan-bacaan yang menyimpang daripada itu. Sebab itu kita mengawal sebagai satu tindakan mengawal kepada pengamal perubatan. Banyak jenis perubatan Islam yang kita kenal, tetapi bagaimana kita membezakan yang sah dari yang menyimpang daripada hukum syarak? Kalau dari bacaannya tu kita nampak bacaan yang di mana dia perolehi bacaan-bacaan tersebut. Kan? Adakah kalau dia menggunakan ayat-ayat Quran, mestilah si pengamal perubatan ini mesti dapat membaca ayat Al-Quran itu dengan betul dan dia memahami tentang maksud ataupun intipati daripada ayat tersebut. Kedua, kalau dia membuat rawatan secara menggunakan peralatan, kita akan tengok juga peralatan yang macam mana yang dibolehkan. Dia menggunakan senjata daripada KKM lah, yang akan menentukan bahawa orang ini menggunakan peralatan yang dibolehkan dari sudut undang-undang ataupun tidak. Yang lain tu kita tengok juga dia ada jampi serapa atau tidak. Kalau jampi serapa ni daripada sandaran mana dia perolehi jampi serapa itu? Adakah dia ada hadis kah atau sumber-sumber yang boleh mengesahkan bahawa jampi serapa itu boleh digunakan dalam perubatan ketika itu? Tahukah anda bahawa Kementerian Kesihatan dan JAHINS bertanggungjawab untuk mengawal dan memantau perubatan Islam di Sabah? Ya, itu dikawal sedia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri atas Akta 775 tadi. Adapun agensi-agensi yang lain, macam agensi Jabatan Halal wal Agama Islam Negeri Sabah, kami hanya terlibat sebagai sumber untuk membuat saringan kepada pengamal perubatan. Melalui Akta 775 ni, dia ada dua. Yang pertama, apabila dia mengamal di luar bidang yang didaftarkannya. Contohlah dia ni berdaftar bekam, tapi dalam masa yang sama memang itu dia punya yang utamanya untuk membuat rawatan ialah berbekam. Tetapi dalam masa yang sama dia juga merawat dia merawat bahagian spiritual pula. Itu
si pengamal dia kena kemukakan. Jangan main-main, pengamal perubatan Islam wajib mendaftar. Jika ingkar mendaftar, boleh dikenakan penjara 2 hingga 3 tahun, denda RM30.000 atau kedua-duanya sekali. Mana pengamal perubatan ini yang melakukan dua-dua kesalahan ini, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang iaitu denda di antara 30 hingga 50 ribu ringgit atau penjara 2 hingga 3 tahun. Apabila dia mengamal di luar bidang yang didaftarkannya, dan yang kedua apabila dia menjalankan rawatan tanpa didaftarkan. Ingat, pengamal perubatan Islam perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan agar amalan mereka selari dengan hukum syara. Menghadirkan diri dulu untuk mendengar sesi taklimat yang akan disampaikan oleh pihak KKM dan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kemudian diminta mereka ini mohon untuk mendaftarkan dia punya apa jenis rawatan yang dikendalikannya. Dan ketiga, dan pendaftaran ini hendaklah dilakukan secara online melalui website khas KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Pihak LAJP ini akan menyaring semua dokumentasi-dokumentasi yang telah dimasukkan oleh pengamal perubatan. Mana-mana yang lulus, kita akan senarai pendekkan nama mereka untuk disaring. Mereka akan menjalani proses saringan. Itu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.